Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dipertemukan satu majlis ilmu pada pagi Jumaat yang penuh dengan kebaikan. Ya, hari Jumaat ni hari yang dituntut kita untuk banyakkan doa, banyakkan selawat, banyakkan sedekah, pergi semayang Jumaat awal. Dah tu pergi semayang Jumaat jangan bersembang pula, dengar khutbah. Ya, siapa yang datang pada awal yang pertama, dia mendapat kelebihan faka'annahu qarraba badana, macam dia menyembelih seekor unta korban. Yang kedua, macam dia menyembelih baqarah, lembu. Waktu yang ketiga, seolah-olah macam dia menyembelih seekor kambing. Waktu yang keempat, seolah-olah dia menyembelih seekor ayam untuk disedekahkan kepada orang lain makan. Ya, dan waktu yang kelima, seolah-olah dapat sebiji telur ayam. Ini dalam hadis sahih dinyatakan. Dan bila khatib naik ke atas mimbar, maka malaikat yang mencatatkan amalan kebaikan akan menutup buku catatan tersebut kerana mendengar khutbah. Maka tiada apa-apa kelebihan lagi bagi orang yang datang bila khatib telah berada di atas mimbar. Cuma adalah pengecualian diberikan kepada mereka yang contohnya kena penyakit salisul baul, iaitu kencing yang tidak tus, menyebabkan dia kena mengambil wudu selepas beristinja bila masuk waktu semayang. Jadi pakat yang datang lepas pada khatib tu kena penyakit salisul baul belaka tu. Muda-muda dia kena penyakit ni. Biasa orang 40-an ke atas kena penyakit ni. Kan? Penyakit yang menyebabkan kencing tak puas. Kalau orang perempuan dia ada masalah yang dipanggil sebagai istihadah, maknanya dia selalu ada gangguan darah hadir. Baik, pada pagi ini sama-sama kita merenungi satu surah yang begitu panjang, ya, yang namanya surah Al-Kahfi. Kelebihan surah Al-Kahfi ini adalah dituntut kita untuk membaca seperti yang warid dalam hadis. Bila kita membaca surah Al-Kahfi ini pada satu Jumaat, akan memberi kepada kita nur, cahaya, sampailah ke Jumaat yang akan datang. Ya, macam juga kita digalakkan pagi Jumaat untuk mandi. Kerana mandi pada pagi Jumaat ni sebagai satu adab yang akan menyebabkan manfaatnya diperolehi keampunan terhadap dosa-dosa kecil sampai ke Jumaat yang akan datang. Ya, ini antara kelebihan adab yang diamalkan pada hari Jumaat. Begitu juga Ramadan yang telah kita berpuasa sebelum ini. Ramadan kafaratun lima bainahuma majitun libatil kabair. Ramadan kepada Ramadan yang akan datang merupakan pengampunan dosa selagi menjauhi seseorang itu akan dosa-dosa besar. Dosa besar perlu kepada taubat nasuha. Itu juga mandi hari Jumaat ni mengampunkan dosa-dosa kecil, dosa besar tetap memerlukan kepada taubat nasuha yang ada syarat-syarat tertentu. Sebenarnya surah Al-Kahfi ni kalau kita perhatikan, kenapalah Nabi SAW tuntut untuk kita baca pada hari Jumaat, paginya, malamnya. Sebenarnya Jumaat ni telah pun berlaku sejak maghrib semalam. Telah dikira hari Jumaat itu bermula. Dan hari berakhir dalam Islam sekitar waktu asar, nak masuk ke maghrib. Maka itulah penanda hujung bagi sesuatu hari dalam Islam. Kenapa kita dituntut baca surah Al-Kahfi? Bukannya surah Yasin selagi-selagi yang dimuliakan Allah sekalian. Surah Yasin ni disuruh kita baca selalu, setiap hari. Bukannya hari Jumaat saja, malam Jumaat. Tapi kita dah jadi satu budaya pula. Surah Yasin dibaca pada malam Jumaat. Tukarlah sikit ikut pada hadis Nabi SAW. Memanglah peringkat awal memang agak susah nak membaca kerana ayatnya lebih panjang daripada surah Yasin. Ayatnya 110 ayat. Surah Yasin ada 83 ayat. Pendek kan? Dan surah Yasin tu dah dengar daripada kecil, lancar kalau baca. Ada pula yang baca Yasin tu nak tunjuk begitu champion dia. Dia baca laju, orang belum habis baca, dia dah baca, dia ambil Yasin tu, dia kibah muka dia. Ya Allah, profesionalnya. Jangan dah ada buat satu amalan yang kita anggap padanya ada pahala, mudah-mudahan tiba-tiba menunjuk-nunjuk seperti itu, dah pula berguguran amalan lakukan kerana semata-mata nak mempamerkan kepada orang lain. Jadi kenapa surah Al-Kahfi ni begitu istimewa sampai dituntut oleh Nabi SAW, diajar Nabi untuk kita baca? Kata para ulama, contohnya Atta' bin Yasar, ya, beliau menjelaskan bahawa kalau kita perhatikan dalam surah Al-Kahfi ni, dia mengandungi beberapa cerita yang penting.
yang berkaitan dengan akidah. Kerana akidah ni akan menyelamatkan kita dekat akhirat kelak adalah akidah yang benar, amalan yang ikhlas kerana Allah SWT. Ikhlas itu pokoknya akidah lah. Akidah ni maknanya tali. Ya, aqada ya'qidu, mengikat. Macam orang berkahwin dia panggil akad. Makna mengikat di antara seorang lelaki dengan perempuan. Jadi akidah satu benda yang akan mengikat kita kepada satu keyakinan yang menyebabkan segala benda yang kita buat semata-mata kerana Allah SWT. Itu dia dipanggil sebagai akidah. Tauhid, tauhid maknanya menyatukan Allah, mengesakan Allah SWT. Kita berbeza daripada orang Kristian yang tathlith, Trinity. Dia mentigakan Tuhan. Tapi kita orang Islam tauhid, perkataan wahid. Ya? Jadi akidah itu tauhid. Akidah maknanya keyakinan bahawa Allah SWT itu esa. Sebenarnya kata para ulama tafsir, kalau diperhatikan menerusi surah Al-Kahfi yang panjang ini, dia ada 3 cerita penting, main points, tema utama yang semuanya bermuara kepada akidah. Jadi yang pertama sekali, kisah yang dibawa oleh Allah SWT, kisah 7 orang pemuda yang melarikan diri mereka ke dalam gua semata-mata untuk mempertahankan akidah. Kerana Raja Dakionos yang ada pada masa itu, seorang raja yang sangat zalim, beliau telah pun mewajibkan semua rakyat mendewakan dia, menuhankan dia. Maka pemuda-pemuda ini telah berusaha berikhtiar menyelamatkan akidah mereka, mengikut apa yang mereka mampu, masuk ke dalam gua. Mula-mula seorang, 2 orang, 3 orang, dan yang terakhir sekali adalah gembala kambing yang turut nak mengikut juga, meninggalkan kepentingan dunianya demi akidah. Ya, ini adalah satu pengorbanan yang besar. Lalu Allah SWT bawa kisah tersebut menerusi ayat yang dapat kita lihat di sini. Bila Allah gambarkan, inna ashabal kahfi am hasibta anna ashabal kahfi warqimi kanu min ayatina ajaba. Ya, ini adalah ashabul kahfi, antara tanda-tanda kekuasaan kami yang maha jelas, yang sangat jelas. Ya, idza awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika mereka masuk ke dalam gua, mereka mohon kepada Allah, ya Allah, lorongkan kami, mudahkan kami untuk mendapat hidayah-Mu. Kita bersyukur pada Allah kerana kita lahir dalam keluarga yang Islam. Ya, bayangkan lahir-lahir seseorang itu dalam keluarga Hindu umpamanya, lahir di dalam keluarga Kristian. Allahu Akbar. Jadi kita kena bersyukur pada Allah SWT, dan kita minta supaya dorongan, laluan untuk melakukan ketaatan ni dipermudahkan dalam hidup. Kerana Allah SWT bila nak menghendaki satu kebaikan bagi kita, orang keliling kita orang saleh, kawan kita orang saleh, isteri kita orang salihah, pak mentua kita, mak mentua kita, jiran tetangga kita. Jadi ada kemudahan yang banyak untuk melakukan ketaatan. Jadi pohon pada Allah macam Ashabul Kahfi juga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, ya Allah, ya Tuhan, berilah kepada kami kemudahan untuk melakukan ketaatan, beri petunjuk kepada kami. Ini kisah pertama. Ya, kemudian kita dapat perhatikan surah Al-Kahfi ini, kisah yang menjadi tema kedua yang besar, iaitu perjalanan menuntut ilmu oleh seorang nabi yang namanya Nabi Musa. Kerana Nabi Musa ni adalah seorang nabi yang dipanggil Kalimullah. Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan cara yang kita tidak tahu. Kerana Allah SWT bersifat berlainan daripada manusia, daripada makhluk. Ya, dan wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berkata dengan Nabi Musa dengan perkataan taklima. Kita belajar bahasa Arab, kallama Allahu Musa taklima, itu dipanggil sebagai satu bentuk maf'ul mutlaq, dibayan al-jins, untuk menunjukkan memang benar-benar Allah SWT berkata dengan Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang Nabi yang mulia, yang hebat, yang kisahnya begitu banyak dibawa oleh Al-Quran Al-Karim. Satu hari Nabi Musa ditanya oleh pengikutnya, hai Nabi Allah, siapakah orang paling alim di atas dunia? Jawapan Nabi Musa, akulah orang. Datang Jibril menegur, mengatakan, tidak wahai Musa, ada orang lain yang kau kena pergi belajar dengannya. Ya, yang Allah SWT bawakan kisah ini, bila kita perhatikan kisah tentang perjumpaannya dengan Khidir alaihi salam. Penangan yang kuat mengatakan beliau ni memang seorang nabi, kerana Allah gambarkan di sini, wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajar kepadanya ilmu laduni, ilmu yang bersifat wahyu. Kata para ulama, contohnya Ibn Hajar Al-Asqalani dalam tafsiran kepada ayat ini, Allah mengajarnya ilmu laduni. Laduni ni ilmu yang tidak ada perantaraan manusia, dia terus kepada Allah SWT menerusi Jibril. Ya, jangan kita bertemu dengan seseorang pada hari ini kita kagum ada kelebihan tertentu, aku dapat ilmu laduni.
ambil tangan sepak muka dia. Kerana ilmu laduni ini sudah pun berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa pun belajarlah beberapa perkara yang pelik pada sangkaannya, kerana perkara tersebut berlawanan daripada hukum syariat. Yang pertama, bila mereka menaiki kapal, fantalaqa hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha, ayat 71. Bila mereka menaiki kapal yang mereka menumpangnya, Khidir ni kelihatan seorang yang saleh, yang baik. Dia duduk di situ, orang amat senang kepadanya, naiklah kapal. Kapal ni naik secara percuma. Nabi Musa ni tak dikenali. Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad SAW, perutusan mereka untuk satu umat sahaja. Artinya Nabi Musa tak dikenali di bumi yang lain. Dia hanya dikenali di Mesir. Pengikutnya adalah Bani Israel. Tapi macam Nabi Khidir ni berada di tempat yang lain. Itu nama perutusan Nabi dengan perutusan seorang Rasul, berbeza. Ya, Nabi Muhammad SAW mempunyai umat yang besar. Tapi Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, umat mereka tu khusus untuk sesuatu golongan sahaja. Ini perbezaan, keutamaan yang ada pada Nabi Muhammad antaranya. Jadi bila menaiki kapal ni, Khidir melakukan satu benda yang ganjil, iaitu dirosakkan kapal tersebut. Nabi Musa bertanya, apa yang kau lakukan ini? Laqad ji'ta syai'an imra. Kamu lakukan satu perkara yang janggal lah. Tak patutlah orang bagi tumpang kapal dengan percuma, tiba-tiba kau rosakkan. Tapi Nabi Khidir berkata pada Musa AS, bukankah ada perjanjian sebelum ini jangan bertanya apa-apa? Mereka sebelum berjalan itu telah pun buat perjanjian, jangan tanya apa-apa, tengok saja, kemudian nanti diberitahu sebab. Nabi Musa pun tersentak, dan mereka pun sampai di destinasinya. Kapal telah rosak, kapal itu meneruskan perjalanan. Kini turun saja dari kapal itu, berlakulah perkara yang kedua. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Mereka melihat sekumpulan anak-anak sedang bermain. Nabi Khidir menangkap salah seorang daripadanya, dipatahkan tengkuk seorang anak itu, mati dia. Dan Nabi Musa sekali lagi bertanya, apa benda yang kau buat ni syai'an nukra, benda yang tak masuk akal, tak patut budak kecil dibunuh. Lalu Nabi Khidir telah menjawab, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan ke kamu telah berjanji dengan aku untuk tidak bertanya, kamu nak belajar kan? Nabi Musa pun tersentak, oh ya. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau aku tanya lagi selepas ini, jangan kawan dengan aku lagi. Ya, ini dalam ayat yang ke-76. Mereka pun pergilah, berjalan sampai ke satu tempat. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha fa aqama qala law syi'ta latakhasta alayhi ajra. Mereka sampai di satu tempat, ternyata kampung tersebut sangat kedekut. Tak beri kedua-dua tetamu ni tempat perlindungan, penginapan, makanan, tidak, jauh sekali. Tak bagi langsung. Tiba-tiba Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk membangunkan satu tembok yang telah runtuh. Perkara ini juga ada benda yang pelik. Kampung ni tak layan kita, buat apa kita pergi meraihkan mereka? Kalau nak buat pun kena minta upah lah. Ini logik Nabi Musa. Kerana Nabi Musa tidak mengetahui perkara yang diajar oleh Allah kepada Khidir AS. Dan perlu kita ingat, oh Khidir ni dia panggil perkataan khudrah ataupun ikhdirar, maknanya hijau, akhdar. Nabi Khidir ni diberi oleh Allah satu kelebihan, umurnya panjang. Setengah ulama mengatakan dia tidak lagi mati sampai ke hari ini. Dia panggil perkataan Khidir. Khidir ni maknanya hijau. Di mana sahaja dia pergi, tempat tersebut akan jadi subur. Pokok mati hidup balik semula. Kerana dia telah mendapat kelebihan, Allah beri kepadanya minuman daripada ma'ul haya, air kehidupan. Perkara ni benda yang susah kita nak faham. Madai setakat itu saja penjelasannya. Jangan tanya banyak-banyak, nanti kena ketuk dengan mikrofon. Itulah yang datang dalam hadis. Ya. Sekarang Nabi Musa bertanya kepadanya, dan Khidir menjawab lagi, kan ke aku kata jangan tanya, buat saja, kamu nak belajar kan? Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah sekalian. Kemudian Nabi Khidir berkata, hadza firaqu baini wa bainik. Sekarang cukuplah setakat ni saja, 3 benda saja yang kau belajar. Nabi Muhammad SAW telah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kalaulah Nabi Musa tidak bertanya akan 3 keganjilan ini, tentulah lebih banyak ilmu yang akan dipelajari oleh baginda. Tetapi kerana dia tidak sabar, dia bertanya mendesak, maka Nabi Khidir tidak dapat
berterusan menjadi gurunya. Jadi 3 benda sahaja yang dapat dipelajari. Jawapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, 3 perkara ni. Yang pertama, kerosakkan kapal kerana dekat ujung sana ada satu tol. Raja yang zalim akan menahan kapal-kapal yang elok, yang cantik. Maka kerosakkan nampak cacat. Bila cacat, raja tidak ambil kapal itu. Mereka pun akan dapat meneruskan kehidupan. Kapal kalau dirampas, habislah. Macam ni nak hidup lagi? Itu perniagaan, itu kehidupannya. Yang kedua, aku bunuh budak itu atas perintah daripada Allah SWT. Kerana bila dia mati, ayah ibunya bersedia, mereka dapat anak yang baru. Anak itu akan jadi anak yang saleh. Kerana kalau aku tidak bunuh, dia akan menyusahkan ibu bapanya waktu dia besar nanti. Tapi kita jangan buat tau. Ambil bunuh seorang budak, ni takut besok dia besar jadi mak dada, mak pi. Kita tidak ada ilmu laduni. Kita tidak ada penguasaan ilmu itu. Kalau jumpa seseorang yang mengatakan begitu padanya, tangkap orang ni. Orang ni sesat kerana tidak ada perhubungan di antara kita dengan wahyu lagi. Ya. Yang ketiga, kenapa pula tembok ini dibangunkan? Allah SWT gambarkan kat sini, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhumā shāliḥan. Tembok ni pula Allah perintahkan aku untuk bangunkan walaupun penduduk tempat ni tak melayan kita, kerana di bawah pun tembok ini ada harta karun yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu, anak-anak yang yatim yang duduk kat kawasan ini. Di bawahnya ada harta. Kalau kita tidak bangunkan tembok ini, nanti lambat laun orang akan dapat lihat di bawahnya ada harta karun. Jadi Allah SWT mengutuskan aku berjalan ke sini bersama engkau untuk bina balik semula. Nanti bila mereka besar, mereka tahu di bawah tu ada harta karun tersimpan. Kerana itulah kaedah penyimpanan zaman dulu. Artinya kalau dibiarkan tembok ini runtuh, hujan panas, dia boleh terdedah. Inilah ilmu yang diajar oleh Allah kepada aku, yang Allah tidak beri kepada kamu. Dan di sini sahaja pertemuan kita. Ya, saudara-saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, para ulama bawa kupasan yang amat menarik daripada kisah-kisah ini. Satu daripada ini, iaitulah kisah tembok yang dibangunkan. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhumā shāliḥan. Ayat ini cantik. Kata para ulama tafsir, Imam Qurtubi sebagai contohnya berkata, kamu lihat ayat ini, Allah bawa kisah penjagaan harta terhadap anak-anak kerana ayah dan ibunya saleh. Jadi kalau saudara-saudari nak anak saudara-saudari dapat penjagaan di sisi Allah, saudara-saudari kena jadi orang saleh. Maka Allah Taala pasti akan menjaga anak-anak. Nak jadi orang saleh ni kena baca lah. Contohnya Riyadhus Shalihin, etika orang-orang saleh. Dia taubatnya, ikhlasnya, bangun malamnya, rajin pergi sembahyang berjemaahnya, sembahyang subuh dan isyak berjemaah dekat surau, kat masjid, kan? Lagi rajin bersedekah. Ini adalah 320 pintu untuk jadi orang saleh. Kenapa? Bila jadi orang saleh, Allah pasti jaga anak-anak kita. Kita tak perlu risau. Allah pasti akan jaga. Kan ini jaminan daripada Allah dalam ayat yang dibawa di sini. Dan kisah yang ketiga, yang terakhir daripada surah Al-Kahfi yang besar, yang Allah Ta'ala bawa untuk kita renungi, semuanya kita dah gambarkan tadi, muaranya adalah akidah, iaitu kisah tentang penguasaan yang diberikan Allah kepada seorang pemimpin yang terkemuka namanya Zulkarnain. Quran tidak bawa detail, dan tak perlu kita tahu detail. Kat mana Zulkarnain, betul ke Zulkarnain yang ada ke tak ada, adakah Zulkarnain itu menguasai dunia dan sebagainya. Tak perlu. Tak perlu, itu semua buang masa. Yang Allah bawa kepada kita di sini, inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa atba'a sababa, pada ayat 84 85 sampai kepada ayat 98, bahawa kriteria yang ada pada seorang manusia namanya Zulkarnain yang Allah beri kepadanya kepimpinan 3/4 dunia adalah, nombor satu, dia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Allah SWT. Lagi sekali, kesalehan mempunyai poin yang sangat penting dalam hidup. Pemimpin yang saleh ni menguasai 3/4 dunia. Dia pergi ke sini, dia tak faham apa rakyat dia cakap. Yang Allah gambarkan kat sini. Lihat, dia berjumpa dengan hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Dia tak faham. Komunikasinya tidak faham. Ya, walaupun itu di bawah jajahannya, naungannya, tapi dia tak faham. Luasnya kerajaan Zulkarnain. Tapi yang Allah bawa untuk kita faham di sini, Zulkarnain ketika berkata dengan rakyatnya, apa dia kata? Qulna ya Zulkarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Zulkarnain, apakah yardsticknya untuk baik atau buat jahat pada orang? Apa hukuman, apa reward nak bagi kepada rakyatmu?
Jawapannya, qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Aku senang itu. Siapa ikut Islam, ikut cara pemerintahan yang Allah kehendaki, aku bagi pada dia reward. Aku bagi dia pada dia ganjaran. Siapa yang lawan aku, tak nak ikut Islam yang aku bawa ni, aku akan kena hukuman. Ke akhirat besok dia kena lagi sekali. Ini apa nama? Ini akidah. Ini pemimpin yang hebat. Smart leader, true leader, leader yang sebenar. Ya, pokok pangkal asas kepimpinannya adalah tauhid, akidah, keyakinan kepada Allah SWT. Ingat baik kalau ikut aku bagi kau ganjaran. Aku bagi pada kau reward. Kau degil, aku hukum kau. Akhirat besok kau kena hukum lagi sekali. Ini adalah seorang pemimpin yang hebat yang Allah beri kepadanya 34 dunia. Tak usah nak do action sangatlah. Kita di Malaysia kalau tengok dalam peta dunia, globe macam tak cicak je. Tengok tak? Itu pun nak action semacam je. Aniaya orang, pukul orang, ya, masukkan orang dalam penganiayaan, penyiksaan. Dosa dua action lah. Zulkarnain ini 34 dunia ditawan, kecuali kutub utara dan kutub selatan saja dia tidak dapat. Kerana tidak ada makhluk hidup kat situ. Ya, tapi Masya Allah hebatnya. Ada 3 orang yang hebat yang Allah beri kepadanya kepimpinan dunia. Nombor 1, Nabi Daud. Nombor 2, Zulkarnain. Nombor 3, Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid. Ya, mereka ni mempunyai kepimpinan yang sangat besar. Dan kalau kita tengok pola berfikir orang yang hebat, nak jadi orang hebat, kita ni mesti jadi orang hebat kerana kita adalah pemimpin. Sekurang-kurangnya pada diri kita sendiri, sekurang-kurangnya pada isteri kita, sekurang-kurangnya pada anak kita, bahawa nombor 1 sekali kena jelas dalam hidup ni jadi hamba kepada Allah. Bukan hamba kepada duit, bukan hamba kepada kereta, bukan hamba kepada perempuan, bukan hamba kepada nafsu, tapi hamba kepada Allah SWT. Ya, kamu bagaimana kamu menjadikan Allah SWT itu penting dalam hidup, macam itulah Allah menjadikan kamu. Kamu penting dalam hidup, kenapa? Kerana Allah penting dalam hidup kamu. Kamu tak penting, orang tak pandang kamu, tak ada pun tak mengapalah si fulan, kerana kamu ada masalah dengan hubungan dengan Allah SWT. Ya, kerana orang yang Allah beri amanah kepadanya memimpin, mestilah dia ada karakter yang hebat, menyebabkan Allah beri kepada dia satu kelebihan. Ya, jadi ubah paksi kita berfikir, pola cara kita berfikir. Aku hebat sebab pelajaran, aku hebat sebab penampilan, aku hebat kerana pandai bercakap, aku hebat kerana aku orang paling smart. No way. Tak. Tapi yang Allah beri kepada seseorang itu kelebihan kerana dia mempunyai hubungan yang sangat mesra dengan Allah SWT. Dan itu berkata seorang sahabat, Samurah bin Jundab, kamu nak tahu kedudukan kamu di sisi Allah, lihatlah kedudukan Allah di sisi kamu. Nak tahu tak kita ni penting atau tidak di sisi Allah? Kita ni wali Allah ataupun kuali? Tengok saya surau tadi, pergi surau tak? Kalau kamu pergi surau berjemaah, kamu pandang Allah penting, Allah pilih kamu untuk datang. Simple tak? Baca Quran tak? Mana tadi? Kalau baca menandakan Allah penting dalam hidup kamu. Bukan Facebook, bukan apa? WhatsApp. Mana yang penting? Kalau Quran penting, Allah penting, Allah meletak kamu yang penting. Kamu akan jadi orang penting satu hari nanti. Tapi kalau kamu lihat tak penting, kamu pun akan dibuang orang, akan dipandang orang, akan dilupakan orang. Ini adalah sifir yang penting, paksi yang penting dalam hidup, supaya kita kena faham. Ada seorang ulama berkata, kalau aku menghadapi masalah dengan keretaku, dengan kenderaanku, menandakan itu adalah refleksi hubungan aku dengan Allah yang ada masalah. Kalau aku ada masalah dengan isteriku, menandakan ada masalah dengan Allah SWT. Kerana Allah akan berikan semua ini jadi cermin kepada diri kita sendiri. Selagi-selagi yang dimuliakan Allah sekalian. Dan akhir sekali, kisah yang dapat kita lihat di sini adalah penekanannya juga seorang pemimpin yang membawa kepada akidah. Pemimpin yang mengingatkan rakyatnya kepada syurga dan neraka. 3 perkara penting, tema utama yang dibawa oleh Allah, baik Ashabul Kahfi, baik kisah perguruan Musa dengan Khidir alaihi wassalam, baik kisah Zulkarnain, ketiga-tiganya kisah akidah. Nabi Musa berguru dengan Nabi, dia punya kontaknya adalah Allah SWT, wahyu, akidah. Dan kenabian adalah perkara yang dibincangkan dalam akidah juga. Jadi maknanya saya yang dimuliakan sekalian, itu sebab baca surah Kahfi. Malam Jumaat cuba baca. Kalau kita masih lagi belum lancar, cuba pasang dekat kereta kita CD surah Al-Kahfi sampai kita dah jadi dengar, dan selalu dengar, dan tidak lagi menjadi payah untuk kita ulang baca balik semula.
ajak isteri, kalau tak boleh baca 110 ayat, baca 50 ayat. Minggu depan sama lagi 60 ayat untuk menggenapkan 110 ayat ini. Dan yang terakhir sekali dalam surah Al-Kahfi ni, bila kita perhatikan ayat-ayat yang penghujung, amatlah penting untuk kita mengetahui kesimpulan. Biasanya surah-surah Al-Quran ni, ayat-ayat yang awal adalah mukadimah, ayat-ayat akhir adalah rumusan. Ya, siapa yang baca surah Al-Kahfi ni 10 ayat yang awal sampai akhir, Allah akan pelihara daripada Dajjal. Dajjal ni ya macam Syiah lah sebagai contohnya. Orang yang ikut Syiah lah, orang yang ikut Dajjal, kerana dia tak ada akal fikiran untuk berfikir dan sebagainya. Ya, jadi di hujung ayat ni Allah gambarkan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu tak tahu tak, orang yang hidupnya rugi, dia buat satu kejahatan, dia sangkakan itu yang baik, itu yang betul. Ya, lalu Allah bawa ayat yang terakhir ni, siapa yang innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sampai kepada ayat yang penghabisan 10, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Siapa yang nak bertemu dengan Allah SWT, itulah nikmat yang paling besar orang masuk syurga, bertemu dengan Allah. Bukan masuk syurga, nikmat bertemu dengan Allah itu yang paling utama. Ya, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah penegasan, rumusan yang penting kepada kisah-kisah yang dibawa. Dan di sana ada lagi kisah-kisah yang dibawakan oleh Allah, kisah tentang jin, syaitan, kisah tentang dua orang yang mempunyai kebun, seorang yang ingkar, seorang yang beriman, dan kisah tentang Nabi Muhammad diberi teguran oleh Allah untuk mengucapkan insya-Allah terhadap sesuatu janji ataupun apa yang ditanyakan orang. Lalu Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kisah-kisah lain yang boleh kita lihat dalam kuliah akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.